إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني ولي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. بسم الله رب العظيم ورسوله الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بيدي قدت سيرتي بإذن لا إله إلا الله شريك له الحمد على كل شيء قدير. InsyaAllah kita menyambung sedikit berkenaan dengan adab-adab suami isteri tu. Dan kalau ada masa kita akan cerita, kita akan masuk sikit berkenaan dengan alamat kiamat. Dan kita belum ada kitab lagi hari ni berkenaan dengan hadis 40 hadis akhir zaman tu. InsyaAllah esok baru kita mula baca lah hadis pertama. Kalau kita sempat, kita sebut sikit berkenaan dengan apa kaitan ilmu, apa kepentingan dan apa kaitan kita umat yang hidup pada waktu ini dengan kewajipan kita dalam mendalami dan memahami ilmu-ilmu berkenaan dengan alamat kiamat ataupun berkenaan dengan fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman. Bukanlah kita mengkaji berkenaan dengan hadis akhir zaman itu untuk kita mengetahui bila munculnya Imam Mahdi dan bila munculnya Dajjal dan sebagainya, keluarnya Dajjal. Tapi kita lebih kepada mengkaji apakah fitnah yang telah dibagi tahu oleh Rasulullah yang akan berlaku, apakah kemungkaran, keburukan, kebatilan dan apa saja yang menjadi fitnah di zaman ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kita nak ambil tahu supaya kita dapat selamatkan diri kita. Yang kedua, kita nak tahu apa pesanan Nabi SAW berkenaan dengan fitnah yang berlaku dan bagaimana untuk kita selamat. Itu lebih utama untuk kita mengkaji daripada kita mengkaji Mahdi, Dajjal dan sebagainya. Kerana Imam Mahdi dan juga Dajjal ataupun Nabi Isa, sebaiknya lah kita membaca hadis dan kita beriman saja dengan Nabi SAW. Apa yang diberitahu oleh Rasulullah itu benar. Adapun kita mengkaji sehingga kita macam menentukan tahun bila Mahdi akan keluar, tahun bila Dajjal, itu dia akan menjadi kajian yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya. Kerana yang lebih utama pada waktu ini untuk kita mengkaji dan juga kita bersungguh-sungguh untuk mendalami adalah berkenaan dengan fitnah yang sedang berlaku di depan mata kita, macam kita nak buat. Adapun Imam Mahdi, Dajjal dan sebagainya, kita pun tak tahu lagi sempat ke tak zaman tu. Mungkin kita sempat sebab banyak tanda zaman tu dah dekat. Cumanya yang paling penting kita selamatkan diri kita dulu waktu ni. Adapun ke depan nanti cukup kita tahu Imam Mahdi tu macam mana, ciri-cirinya disebut oleh Rasulullah, Allah SWT daripada mana bai'ahnya, macam mana dan sebagainya, Allah SWT. Tetapi untuk sampai mendalami, mengetahui terlebih-lebih sampai nak tahu siapa Imam Mahdi, nak tahu Imam Mahdi ni duduk negeri mana, nama apa dia, nak tahu Imam Mahdi ni bangsa apa, sampai berlebihan, maka itu akan menyebabkan kajian itu menjadi lalu melalut. Akhirnya akan buang-buang masa, menyebabkan seorang itu dia meninggalkan amal soleh yang perkara yang lebih penting, itu menyelamatkan diri dia pada zaman yang sangat Allah SWT mencabar pada waktu ini. Dan itulah kita mengaji dengan guru kita sana di Yaman. Dia pun kata macam tu. Kita mengkaji hari akhir zaman ni lebih kepada nak selamat dengan fitnah yang ada pada waktu ini. Macam tu. Adapun Dajjal, Mahdi dan sebagainya, kalau kita waktu ni kita betul-betul perbaiki diri kita, jaga daripada fitnah, jaga daripada kemungkaran, keburukan, trend terbaru yang merosakkan, kita jaga, tak ikut. Seperti yang kata Al-Habib Wakal Al-Adani, Allah SWT, alam ini berubah, kata dia. Manusia, trend manusia berubah, setiap zaman berubah. Zaman ni trend lain, zaman dulu lain.
gaya hidupnya lain, berubah. Kata Habib Al-Alni, persoalannya kamu tu nak berubah juga ke? Alam berubah. Dulu kurang gempa bumi, kurang bencana-bencana alam, tapi lah ni sangat banyak, hampir setiap hari ada gempa bumi. Kerana itulah kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di antara alam kiamat akan berlaku banyak gempa bumi. Nabi beritahu dah dulu. Zaman Rasulullah tak banyak berlaku gempa bumi, jarang-jarang sekali. Tapi Nabi tahu akhir zaman dekat dengan kiamat akan berlaku banyak gempa bumi, dan sungguh itulah zaman kita. Allah SWT. Jadi alam tu berubah, perubahan, ada perubahan di alam ni. Allah SWT. Manusia pun berubah, trend berubah, gaya hidup berubah. Allah SWT. Makin berubah, teknologi pun makin berubah, makin makin maju. Persoalannya kita ni macam mana? Nak ubah jugalah. Allah SWT. Sebaik-baiknya kita tetap dengan Islam, tetap dengan iman, tetap dengan kehormatan, menjaga kehormatan diri, tetap dengan amal soleh, tetap dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita ikut zaman yang ada perubahan waktu ni. Oh, bila zaman orang gila ni, kita pun gila ni. Orang gila bola, kita gila bola contoh. Orang gila naik bisikal, kita pun naik bisikal juga, sampai tak semayang, sampai tak zikir, sampai tak bangun subuh apa semua. Okay, sebab kali bisikal sampai 2-3 pagi, letih balik-balik ke 8 tu. Ada terikut Allah senang okey ya. Tak payah dengan terikut gitu. Kalau pun nak ke bisikal juga, tapi jangan menerima semua perubahan yang ada pada waktu ini. Okay, sikit-sikit dah. Okey ya. Tua-tua pun nak kayuh juga, nak buat masalah lebih baik lah. Nak sihat tahun mana lagi, nak hidup lama tahun lagi, cukup lah hidup dekat 60 50 cukup lah untuk kita mati sana lebih baik lah. Tanya mak pakcik mak 5-60 ni nak kaya bisikal lagi, kata kita nak sihat, kita nak hidup lama lagi, nak buat apa dunia ni, hidup lama-lama, tak ada apa. Sana akhirat, sana kubur sana lebih seronok untuk orang beriman ha? Bukanlah tak kita melarang untuk menjaga kesihatan, tapi dia kena ingat yang paling penting waktu ni amal soleh. Kalau jaga kesihatan pun tak ada amal soleh, adakah terlepas daripada azab kubur? Boleh mati dalam Islam ke? Boleh mengucap kalimah syahadah ke? Tentu lagi nak mengucap kalimah la ilallah, mati dalam Islam, mati dalam iman, husnul khatimah, selamat dari azab kubur, dari soalan munkar dan nakir, semua itu perlu amal soleh, dekatkan diri kepada Allah SWT. Kecuali dia kata saya orang kaya bisikal, saya bangun subuh, tahajud kan saya bangun, witir saya buat. Bahkan waktu saya kaya bisikal tu saya berzikir pada Allah tak berhenti, selawat pada Nabi Muhammad 5,000. Alhamdulillah, tak apa kalau macam ni bagus, tak apa okay, ya. Takut-takut kaya bisikal lagi dia mampu saja, apa pun tak ada okay, ya. Buang-buang masa banyak. Boleh kita nak beriadah untuk sihatkan badan kita, tetapi kita kena ingat Allah SWT, kewajipan banyak lagi. Macam tu bila Fahim kata qada semayang banyak lagi tak buat, kerja bisikal, untuk main bola apa semua tak kira. Kita kena ingat itu riadah ni harus hukum dia. Tapi semayang kita tak qada lagi, yang dulu pernah tinggal balik dah tinggal lagi semayang, atau tak qada habis lagi, itu hak Allah SWT. Allah tak tanya kamu pandai sukan ke pandai main bola semua. Tapi kalau hak Allah akan dipersoalkan nanti di akhirat. Jadi bersukan, bermain silakan semuanya, tapi jangan berlebihan, yang menyebabkan kita terlalu ghalib dan kita meninggalkan apa yang lebih penting lagi. Contoh Allah sesenang macam tu. Yang sampai tak bangun subuh apa semualah, sebabkan ke bisikal dan sebagainya. Okey. Allah senang Muhammad. Yang kita lagi terkejut tengok orang itu, pakcik itu, Allah senang. Ini pengajaran, bukan nak ngumpat, kita pun tak kenal siapa dia, tak jadi ngumpat lah, pengajaran saja. Dia pun menzahirkan maksiat tu. Kalau ikut Syekh Abdul Qadir Mandiri rahimahullahu ta'ala, siapa yang menzahirkan maksiat dia, semua orang tahu, masyarakat tahu, dia buat depan orang ramai semua. Kalau kita cerita sikit maksiat dia tu kepada orang lain, ataupun kita sebut maksiat dia, tak jadi mengumpat, bahkan harus saja. Dan dia sendiri yang buka aib dia, dia sendiri yang tunjuk maksiat dia. Okey ya. Tapi seeloknya kita mengelakkan untuk mengatakan tu dia jahat macam ni. Kamu kan sama nampak kan semua dia tu jahat. Boleh kata aku tu, tak kumpat. Sebab dia sendiri memudahkan aib dia. Allah selamat. Tetapi sebaiknya kita mengelakkan, kita hanya nasihat dia dan juga kita doakan dia hidayah. Tapi kalau orang semua tak kenal, tak apalah, lagi baguslah. Tak menyakitkan dia lah, kita cerita. So pakcik tu tengok janggut putih lah. Saya rasa umur dia 50 lebih. 50 lebih.
Waktu malam dia ke biskar kita tengok, terlalu ternampak depa lalu. Allah senang. Pak cik tu dia pakai seluar fit tu. Macam orang dok main dalam sukan. Senang. Lepas tu nampak tu kemaluan dia semua nampak punggung ni. Umur 50 lebih lah. Tapi dia membuka-buka benda-benda macam tu. Dia apa hukum orang lelaki pakai ketat mengikut fuqaha dalam mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, orang lelaki kalau pakai ketat hukum dia makruh saja, tak haram. So, dia pakai nak nampak paha dia, tak haram, makruh. Tapi kalau orang perempuan haram. Perempuan haram. Kita kata kenapa pula mazhab Syafi'i ataupun ulama fuqaha kata kalau perempuan lelaki kalau pakai ketat, pakai baju fit apa semua dia tak haram, dia hanya makruh. Kerana kata ulama, kata fuqaha menjawab badan kenapa perempuan haram, lelaki tak haram? Kerana badan perempuan tu lebih menarik perhatian daripada lelaki. Lelaki kalau pakai ketat taklah menarik perhatian sangat. Allah SWT. Jadi dia tak mengarah kepada kebinasaan yang terlampau. Tak. Kalau perempuan pakai tu dah jadi masalah problem. Dia akan jadi masalah problem yang sangat besar. Okay, mungkin akan berlaku orang lelaki akan buat benda tak elok pada dia apa semua. Yang lelaki kalau pakai ketat takkan perempuan nak minta kam dia kot. Maksudnya tak ada. Okay, maksudnya fitnah untuk badan itu kurang. Tak terlalu banyak. Kecuali kata fuqaha dalam mazhab Syafi'i, ni pendapat mu'tamad lah. Kecuali lelaki pakai ketat sampai nampak bentuk kemaluan, itu haram tu. Itu haram. Okey ya. Contohlah dia pakai seluar fit tu, nak pergi berenang, kelang fit, pergi biskar kelang fit sampai nampak bentuk kemaluan, itu haram. Maksudnya umur 50 lebih dah. Tapi kayu biskar sampai 3-4 jam tu maksiat pada Allah, berdosa besar pula tu. Mendedahkan aurat yang wajib ditutup. Allah SWT. Umur dah makin lanjut, makin dah nak dekat dengan Allah SWT, bertemu dengan akhir kehidupan dia ke sana, alam sana, tapi tak rasa apa buat maksiat pada Allah dan tak sibuk kendiri dengan amal soleh. Sayanglah kalau hidup macam tu, alhamdulillah min dzalik. Ya. Jadi alamat kiamat ni kita nak tahu supaya kita dapat elakkan, kita dapat jaga diri kita, jaga keluarga kita, nak tahu panduan Nabi SAW, macam mana pendirian kita bila berjumpa dengan ini, berjumpa dengan ini. Sebab dalam ilmu akhir zaman, ilmu berkenaan dengan alamat kiamat ataupun fitnah akhir zaman ni, kita akan masuk satu ilmu dia panggil mauqif, dia kata mauqif ataupun pendirian Nabi SAW bila menghadapi suatu perkara. Dan Nabi sebut juga kepada kita pendirian kita, apa kita nak buat bila kita jumpa fitnah di depan mata kita di akhir zaman. Itu pun ada. Itu panduan Nabi SAW. Tak apalah, kita baca sikit sambung berkenaan dengan adab suami isteri ni. Nanti insya-Allah kita esok kalau kita ada kitab, kita baca hadis dari mana. Kemarin kita tak sempat lagi nak pergi beli kitab tu. Hari ni insya-Allah. Ini bagus untuk orang yang nak kahwin ataupun dah kahwin, untuk mengetahui adab suami isteri, adab isteri pada suami macam mana, adab suami pada isteri macam mana. Bahasa senang. Okey ya. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Sambung yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Adab seorang isteri kepada suaminya. Tidak mengikuti keinginan isteri yang bertentangan dengan hukum syariat. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwahu illa akabbahu Allahu fin nar." Alhamdulillah min dzalik. Kita ayat Al-Muddin kita kata Imam Hasan Al-Basri ni. Maksudnya apa? Tidaklah seorang suami itu mengikuti seluruh keinginan nafsu isterinya, illa akabbahu Allahu finnar, kecuali atau melainkan Allah melemparkannya ke dalam neraka. Maksud dia apa? Seorang isteri, adabnya jangan meminta sesuatu pada suami dia yang bercanggah dengan hukum ataupun melanggar syariat.
dan suami pula tak boleh tunaikan. Contoh isteri dia kata apa, abang saya teringin nak keluar pakai t-shirt dengan pendek, saya teringin nak pakai jubah tapi yang nampak bentuk badan tu, yang fit tengah tu. Kita tahu ini tak boleh. Allah senang. Kata abang saya teringin nak keluar dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan tu yang mana? Kawan-kawan kerja saya dulu. Ada lelaki ada perempuan, kalau nak keluar dinner malam ni, boleh tak? Seorang isteri jangan nak minta benda bercanggah dengan syariat. Sama ada kita sengaja ke tak sengaja. Kenapa saya sengaja dia nak buat? Allah senang. Tak sengaja tak apalah kan. Sengaja ataupun kita nak test suami kita, jangan try boleh ke tak aku nak minta benda yang tak boleh ni, Allah larang ni, suami aku bagi tak payah. Awal-awal lagi kita jangan minta benda macam tu, dan jangan kita sebut kita inginkan benda yang bercanggah dengan syariat. Jangan. Allah senang. Kenapa? Kerana itu akan menyebabkan hati suami kita takkan senang, tak senang hati suami kita, dan itu menyebabkan rumah tangga kita menjadi tidak baik dan menjadi problem. Kenapa? Suami akan syak sesuatu pada isteri dia. Kenapa isteri ku dulu okey, lah ni duk minta benda yang bercanggah dengan syariat. Dia ni ada masalah apa dia ni sebenarnya. Akhirnya akan berlaku syak, akan berlaku sangkaan dan sebagainya. Itu seorang isteri jangan duk minta benda-benda bertentangan syariat. Tahu ini bertentangan syariat ni, tu saya minta diam terus. Allah senang. Dan takutlah pada Allah SWT. Dan seorang suami pula, bila isteri dia minta yang bertentangan dengan syariat, contoh dia kata saya nak keluar dengan bos saya lah esok. Bos kamu apa? Lelaki. Saya nak keluar dengan dia, kami nak pergi makan, bos ajak makan. Tak apa, pergi. Jangan. Kenapa? Suami mana yang ikut semua keinginan nafsu isteri dia, Allah akan lemparkan suami ni ke dalam neraka. Kenapa dia merosakkan isteri dia? Kerana orang perempuan itu, kata ulama, kita kena banyak kata tidak daripada ya. Kalau orang perempuan kita bimbing mereka, kita kata ya banyak, rosaklah orang perempuan. Abang nak makan banyak? Ya. Abang nak tidur banyak? Ya. Abang nak beli ni? Nak ambil duit. Abang nak keluar ni dengan kawan-kawan? Ya. Abang saya nak pergi jogging lah? Ya. Abang saya nak bicycle, saya nak ke bicycle jugalah. Perempuan nak ke bicycle kat lah ni? Ya. Akhirnya rosaklah isteri tu. Allah senang. Kalau kita jadi suami, kita kena banyak kata tidak daripada ya. Dia kata abang, jom kita pergi Maidin. Allah senang. Pukul 6.30 petang lagi. Sebab waktu tu dah habis lah drama. Saya nak pergi lepas habis drama tu, contohlah kan. Kita kata tidak. Kenapa? Waktu tu dah dekat dengan maghrib. Saya nak pergi sembahyang maghrib, kita kata dia. Kalau nak pergi, kita pergi pukul lepas asar tu, pukul 5. Dia kata tak boleh time tu ada drama dia, ada benda dia nak tengok lah. Kita kata kalau macam tu, pergi esok. Kita atok dia balik. Kita jangan diatok, biar kita yang mengatok. Yang kena atok, yang kena atok dengan isteri. Lemahnya. Sebelum kahwin, kemas kami macam harimau cakap, aku ni siapa dia tegur aku? Orang tak tahu kata aku kepala masam ni, aku ni siapa yang nak tegur? Kahwin, baru nak main ngaji, isteri dia call, Assalamualaikum. Abang dari mana tu? Abang nak pergi, ada ni tempat sampai kat darasah nak ngaji ni. Balik. Okey, balik. Oh, sebelum kahwin macam harimau cakap. Nak abang dia tu kira macam tak ada siapa lah atok lah. Tengok kahwin kena atok dengan isteri. Jangan kita yang atok isteri kita atok kita. Atok di sini maksudnya apa? Kita mengarahkan mereka kepada patuh pada Allah SWT dan patuh pada Rasul dengan canggah pada syariat. Macam tu Allah SWT. Dia kalau sebelum kahwin, kau tengok kawan-kawan dia tak bangun sembahyang, gerak bergamai. Oi bangun, sewaktu ni tidur ni, apa ni dia apa ni? Kahwin gerak isteri saya tak bangun. Allah SWT. Bila gerak juga isteri marah. Abang tak payahlah gerak saya tahulah nak bangun, saya tahulah diri saya, hal saya, jangan kacau hal saya letih dah semua. Okey. Tak edit ke tu? Suami tu tak edit. Okey ya. Allah SWT. Bila di luar rumah harimau, di rumah jadi kucing. Di luar rumah mengengaum habis kat kawan-kawan dia. Kalau di rumah meow dekat isteri dia, di kucing saja. Okey ya. Kita kena jadi suami yang tidak ikut semua kehendak isteri kita. Kehendak apa ni? Kehendak nafsu dia yang bercanggah dengan syariat. Jangan ikut semua. Kadang-kadang dia kata, abang saya nak beli makanan sekian-sekian.
Dia kata yang tu bukan tak ada cara halal tau. Itu bukan Cina punya, bukan non muslim punya ni lah. Dia kata ya lah, tapi sedap, tak boleh. Jangan semua ya. Kalau tidak, kita akan merosakkan isteri kita ataupun anak-anak perempuan kita, ataupun anak-anak lelaki kita termasuklah. Dan pentingnya kita menjaga orang perempuan ataupun menjaga isteri kita. Kenapa? Dia akan mendidik anak kita. Kalau tak betul kita bagi dia buat halangan syariat, kita bagi dia buat, lama-lama dia akan ajak anak kita pula. Akhirnya anak kita pula rosak. Anak kita pula dah biasa rosak, ajak pula anak-anak cucu kita rosak. Dia panggil sanad rosak. Bagus sanad rosak. Sanad kena atok. Sanad kena atok isterinya. Jadi jangan, orang lelaki kena ada ciri-ciri kepimpinan, kena kuat iman dia, dan kena tinggi kehormatan dia. Tak boleh tunduk je semua macam tu. Okey. Jadi bukan nak kata orang perempuan ni ikut syahwat semua. Dan yang baik-baik lah, yang baik ikutlah. Abang ni saya nak sembahyang tahajud, boleh tak? Bagus sembahyang tahajud. Jangan kata tidak, saya kena banyak kata tidak daripada ya. Betul dia mengarut pula kan tu. Okay. Kalau yang ikut syariatnya, yang nafsunya tak canggah dengan syariat, okey, kita kata ya lah. Itu pun kita kontrol lah. Allah senang. Sebab kadang-kadang dia nak lebih, kita kontrol. Kita abang saya nak bihun sup 3 bungkus. Kita kata 2 bungkus pun cukup dah. Kontrol dia 3 bungkus nak. Allah senang. Abang saya nasi ayam nak 2 bungkus. Kita 1 bungkus pun cukup dah. Sebungkus pun berat dah, nak dikir apa, nak semayang apa, tambah 2 bungkus. Makan sebungkus lah. Saya kalau tak cukup, beli 2 bungkus. Dia makan sebungkus, dia rasa kalau kenyang lah, dia tak baik tak beli 2 bungkus, nampak nafsu kadang-kadang. Okey dia tahu lah banyak lah sebungkus pun saya baik tak beli 2 bungkus. Siapa yang nak 2 bungkus tadi? Nafsu. Kalau akal kemampuan diri kita hanya sebungkus, lepas tu kontrol dia dengan akal kita. Kita ada akal yang lebih, perempuan dia ada perasaan ataupun nafsu yang lebih. Tetapi nafsu atau perasaan emosional perempuan yang lebih tu, itulah kelebihan untuk dia, bukan kekurangan dia. Jangan sekali kita orang lelaki, kita kata apa, tengok orang lelaki ni akal lebih, orang perempuan akal maksud dia apa, dia lebih pada emosional dia, nafsu dia. Dan dia pun tak sempurna. Tak, dia pun dah sempurna. Dia pun sempurna macam tu, yang Allah cipta macam tu. Kenapa? Bila emosional lebih, nafsu dia lebih, itulah akan menyebabkan dia mampu untuk menjaga rumah tangga, mampu untuk mengandung, mampu untuk menjaga anak, mampu untuk mendidik anak tu. Sebab emosional dia tinggi. Okey Orang perempuan tak boleh tengok kalau rumah selerak, dia nak kemas tengok baju banyak-banyak dia nak basuh. Sebab emosional dia, perasaan dia tu tak boleh tengok. Sabut tengok tu dia nak buat. Orang lelaki dia lebih pada akal. Akal ni tak apa, tak apa walaupun 2 raga tak basuh lagi, tak apa, tak 3 raga lagi, 2 raga okey. Akal lebih. Atau ni kata tak apa 2 baru, tak apalah nanti hantar lebih baby dulu. Tu akal dia lebih. Perempuan tak, lah tu nak tengok bersih. Dia emosional. Kalau akal ni dia panggil banyak idea dia main, dia buat macam-macam. Macam-macam helak. Allah senang. Dia kata rumah sederak tak apa, orang bukan nak main lagi dia kata. Dalam ni PKP orang tak main, pilih sederak sikit. Orang perempuan tak boleh, emosional dia tengok. Tu orang lelaki lebih pada akal. Okay, tapi jangan jadi orang lelaki betul lah, mengarut lah kalau betul. Okay. Allah senang. Okay. Jadi tidaklah seorang suami itu mengikut seluruh keinginan isterinya kecuali Allah akan lemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, ketiga, isteri harus mengetahui bahawa hak-hak seorang suami sangatlah besar dan banyak. Adab seorang isteri, dia kena tahu hak seorang suami itu sangat banyak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Hakim fi Mustadrak, Allah subhanahu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala ja'at imra'atun ila Rasulillah qalat ya Rasulullah ana fulanah bintu fulanin qala qad araftuki fama hajatuki qalat hajati anna binna ammi fulanan al-abid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad araftuhu qalat ya yakhtubuni fa akhbirni ma haqqu az-zawji 'ala az-zawjah fa in kana shay'un utiquhu tazawwajtuhu wa illam utiqhu la tazawwaju qala min haqqi az-zawji 'ala az-zawjah in sala daman wa qayhan wa sadidan, dan seterusnya sampai hadis panjang. Ini berkenaan dengan seorang dia nak bertunang, dia nak berkahwin apa semua, dia tanya Rasulullah apa hak-hak seorang suami, seorang isteri dan sebagainya. Okay, ini bagus.
Maksudnya siapa yang nak kahwin, dia kena berjumpa dengan seorang tok guru, tanya apa adab dia, apa hak dia, apa kewajipan dia terhadap isteri dia, yang isteri kepada suami dia, supaya tidak berlaku derhaka dan juga kezaliman ataupun benda-benda yang mendatangkan dosa dalam rumah tangga. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah SWT, katanya, ja'at imra'atun ila Rasulillah, datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, dan dia berkata kepada Nabi, dia kata apa? Wahai Rasulullah, Allah SWT, aku ini adalah fulanah binti fulanah, aku ini adalah fulanah binti fulan, nama sekian-sekian lah. Maka Rasulullah menjawab, aku mengetahuimu, aku kenalmu. Allah SWT, qad araftuki, aku kenal kau, aku tahu engkau kenal. Maksudnya tak kenal nama engkau pun kenal engkau siapa. Dan Nabi kata apa? Fama hajatuki, apa hajat engkau? Engkau ada hajat apa? Ini akhlak Nabi SAW. Bila ramai kat Rasulullah, Nabi akan tanya, apa hajat kau? Apa masalah kau? Ceritakan pada aku nak selesaikan. Nak dengar masalah orang, nak selesaikan masalah orang. Itu Nabi SAW. Dan perempuan ni kata, hajatku itu anak pak saudara aku. Allah SWT, hajati anna bna ammi, itu anak kepada ammi, itu pak saudara aku. Allah SWT, fulan yang sedang beribadah. Allah SWT, hajatku ya anak pak menakan aku, fulan, itu seorang nama dia, yang suka beribadah. Rasulullah berkata, aku mengetahuinya, aku kenal itu, nak menakan engkau tu, aku kenal. Allah SWT. Kemudian Allah SWT, perempuan ini berkata lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT, dia datang ingin meminangku. Allah SWT, maksudnya apa? Ni mungkin sepupu dia main kahwin dengan dia, kahwin sepupu ni, anak pak menakan aku, dia nama sekian-sekian, dia tu suka ibadat. Nabi kata, aku kenal tu, maksud sepupu engkau kenal, aku yang sepupu lah ni. Okay, ya. Dia, wahai Rasulullah, dia nak minang aku, wahai Rasulullah. Yakhtubuni maksudnya bertunang. Dan bertunang itu termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, dia nak minang aku, maka khabarkan kepada aku apa saja hak-hak suami atas isterinya. Apa hak suami atas isterinya, aku nak tahu. Kerana jika aku mampu, Allah SWT, atas hal tersebut, maka aku akan menikah. Akan tetapi jika aku tidak mampu, maka aku tidak akan menikah. Ini perempuan yang salihah, perempuan yang sangat baik. Kerana jumpa Nabi SAW, Nabi itu pembimbing dia sendiri, gurunya sendiri, imamnya. Jumpa nak tahu apa hak seorang suami ke atas isteri dia. Kata dia, aku nak tahu. Sebab apa? Sebab kalau aku mampu, aku nak kahwin. Kalau aku tak mampu tunaikan hak suami aku tak mau kahwin lah. Lebih baik tak kahwin lah, selamat lah. Kalau kita main jumpa Tok Guru, kata apa? Tok Guru, esok saya nak kahwin. Macam mana esok saya nak kahwin? Nak kahwin tu weh. Tengok orang soleh lah, tanya apa? Kalau tak mampu saya tak kahwin kot. Kalau tak mampu tunai hak. Kita tak ustaz, saya nak juga perempuan tu, saya tak kira dah. Tak boleh lah, saya tak tunggu dah. Oh, atok terus Tok Guru dia. Bukan Tok Guru dia atok dah. Ni tanya tengok Rasulullah SAW. Tanya, boleh tak Nabi, apa pandangan kamu? Allah SWT. Okey, kita jangan risau nak beritahu guru kita tentang kita nak kahwin dengan siapa. Takut guru kita tak bagi, jangan risau, bagi tahu saja. Kalau dia tak bagi, itu adalah sebab dia. Kalau dia bagi, insya-Allah itu tanda dia baik. Kalau dia tak bagi pun, Allah SWT, kita cuba bincang dengan guru kita, apa sebenarnya masalah perempuan tu. Mungkin anak murid di sini dia kenal, dan dia akan bagi alasan dia. Aku rasa tak sesuai ni, kamu ni. Apa tu bagi kita baliklah fikir. Kalau kita nak juga, terpulanglah pada kita. Tetapi kita telah menyalahi perintah ataupun nasihat daripada guru kita, yang pastinya akan berlaku problem juga pada kita. Problem akan berlaku, kita kena terima risiko tu. Tapi sebaiknya kita ikut guru kita, walaupun kita suka kat seorang perempuan. Tapi susah nak ikut kan. Anak murid yang sebenar boleh ikut. Anak murid yang betul-betul dia menyerahkan kehendak dia pada guru dia. Syekh nak macam mana? Serah pada mursyid dia, guru utama dia. Bukan semua guru yang utama. Okey, seperti disebut oleh Imam Haddad dalam adab sudut murid. Bila guru dia tu tak ayah perempuan tu, tak apalah, nanti ada seorang lagi, nanti ustaz cari agama.
Tok Guru, saya cari kamu seorang lagi ganti. Kalau anak murid yang tak bagus, dia kata apa, saya nak tu juga. Allah SWT. Kena murid yang bagus, dia tahu clear, Ustaz cari lagi bagus, senyumnya. Ya. Allah SWT. Tengok-tengok Allah SWT. Kalau dia kalaulah dia ikut juga, dia akan nampak hikmah. Contoh yang ustaz dia kata, saya rasa tak payah kot perempuan tu. Rupanya bila dia tanya balik perempuan tu, kalau aku nak kahwin dengan hang, mak puang letak apa? Dia tak 20,000. Bila kita tinggalkan dia, kita ikut ustaz kita, tok guru kita tak apa cari pada kau, like. Tok guru kita cari, tak tengok berapa? 500 yang mas kahwin. Tempat dia kata nak nikah, nak bagi lepas lah yang wajib ni. Kita belanja semua, saya support. Kenuri jangan takut, saya support semua. Yang penting kamu sebagai orang yang soleh, orang yang mengaji, jadi menantu aku. Semua aku support, semua aku sponsor. Kereta aku beli satu, rumah aku bagi pada kamu, tanah aku bagi kamu. Kan bagus. Tapi kalau dia terima mak wai tadi, habis. Kita lepas. Tunggu je Rifai. Kita tunggu. Waktu dia nak kahwin tu, ada 2-3 orang lah yang ditawarkan untuk dia kahwin. Akhirnya dirujuk dia apa semua. Akhirnya dia kahwin dengan tu lah, manjang tu kan. Bila kahwin ni, dapat rumah, dapat itu, dapat ini, pak mentua. Okey ya. Allah SWT. Jadi ada orang kahwin ni, pak mentua dia sendiri support dah dia keperluan hidup dia. Ada orang tu. Tapi tengoklah, ni orang yang soleh yang mereka percayai guru mereka. Saya kena percaya. Okey ya. Allah SWT. Tapi sikit sangatlah akhir zaman ni murid yang percaya pada guru dia dan menyerahkan kehendak dia ataupun aturan dia kepada guru dia. Banyak yang tak percaya tok guru. Aku tak percaya. Ustaz kata jangan pi, dia tepi esok. Hari ni dah kena pi. Hari ni kalau pi memang untung betul dapat. Dia tak jangan pi hari ni, pi esok lah. Oh tak boleh nak percaya. Padahal kalau dia percaya esok dia pi, tengok memang ada hikmah dia nampak. Oh macam tu. Okey ya. Tapi tak semua guru akan mengarahkan kita betul. Tambah-tambah akhir zaman. Setengah guru di akhir zaman ni, guru murabi, mursyid dan sebagainya, mereka nampak kalau aku atok budak ni, dia lari terus ngaji. Zaman lah ni, kalau nak ditarbiah betul-betul, orang akan lari. Akhirnya guru tu lebih banyak mendidik diri dia banyak beramal, tetapi untuk anak murid dia bagi sekadar-kadar dia. Zaman dulu, apa yang guru amal, itulah anak murid kena amal. Dan semua keputusan ada pada guru. Dulu ini tak boleh. Kata Habib Omar, kalaulah kami betul-betul mentarbiah atau mentes anak-anak murid kami, tes kejujuran mereka, tes apa mereka nak buat dah kalau aku bagi. Habib Omar kata tidak ada orang mengaji, semua orang akan balik lari. Tak ampuh. Ni bukan zaman ni, zaman dulu. Ini bukan zaman dulu ni, zaman dah ni. Malah ni kita dia boleh main balik ilmu, dia boleh amal sikit pun alhamdulillah lah. Cukup dah. Tu kira terbaik dah. Dia tak pergi tempat lain, tempat zaman fitnah. Okey ya. Kalau zaman dulu, guru-guru kalau kita nak ngaji dengan dia test kita tu. Contoh dia kata apa? Tu kandang kuda tu pergi cuci sebulan. Kalau boleh cuci sebulan, saya mengaji saya. Dia nak buat. Kalau orang tak percaya, dia kata apa? Guru ni ambil kesempatan kat dia. Padahal guru tu nak tengok kejujuran dia, kesungguhan dia, nak cari ilmu, nak keridaan Allah ataupun nak betul-betul nak jadi orang taat pada pemimpin dia ataupun guru yang disuruh oleh Allah SWT. Taat. Okey. Kalau dia boleh buat, lepas. Imam Ghazali pergi ngaji, guru dia kata apa? Nampak kandang kuda. Sebelum tu dia mengaji sampai jadi mufti dah. Dia orang alim dah, faqih dah. Cuma dia rasa tak cukup. Nak pergi cari guru sufi pula, guru yang dapat membersihkan betul-betul jiwa dia, dapat ma'rifatullah kenal Tuhan. Pergi dengan seorang guru mursyid wali Allah SWT, dia kata apa? Kau pergi ke cuci kandang kuda, sapu sampah kat sini apa semua. Sampai bulan-bulan. Sehingga kata Imam Ghazali, sampai tahap guru aku suruh, waktu mana kuda tu dia qada hajat, beraklah, aku kena tahan dengan tangan aku sendiri untuk lempang dalam tong, macam tu, untuk cuci kandang kuda. Sampai macam tu guru dia suruh buat, dia buat. Lepas habis test yang guru dia buat, Imam Ghazali betul-betul buat apa yang guru dia nak. Dan kenapa Imam Ghazali guru dia tak suruh mengaji ni? Dia mufti lah, cuma nak buang keakuan saja. Dia nak buang keakuan, itulah tempat dia. Nak buang keakuan, kata aku ni mufti, aku ni alim, aku ni apa, orang terhormat. Nak buang tu. Nak buang, nak ingat kata diri tak ada apa, hina saja aku ni. Yang tu akan menyampaikan daripada Allah. Nak ngaji, apa ilmu banyak. Hanya ditarbiah macam tu. Akhirnya bila selesai ditarbiah, guru dia pun kata apa balik. Saya balik. Yang sikit-sikit tu balik terus.
balik waktu itulah dia dapat kebersihan jiwa yang sangat jernih, sehinggalah dia dapat ilham daripada Allah, dapat ilmu daripada Allah, sehingga dia dapat mengarang Ihya Ulumuddin. Kita jangan nak bang tu, ustaz saya tak mau ngaji, tapi boleh tak saya nak cuci kucing macam tu ke, ataupun kandang kuda ke, sebab saya tak mau ngaji banyak-banyak, sebab saya nak ilmu dunia terus. Tak payah. Itu Imam Ghazali dia mufti, dia alim faqih, kita ni mengaji dulu kita. Sambil-sambil apa cuci lah, sapu sampah, cuci tandas gitu okay, ya. Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT Muhammad macam tu. Sikit lagi kita ambil terlebih ni. Jadi tengok, dia main tanya, wahai Rasulullah, kalau aku mampu untuk tunaikan hak seorang suami, aku kahwin. Kalau tak, aku tak akan mau kahwin. Maksudnya, kalau kita nak kahwin sangat-sangat ni, guru kita kata, tak mampu juga kamu. Tak, saya mampu Ustaz. Ustaz tahu saya macam mana? Kemah terus ya. Tengok tawaduknya perempuan ni jumpa Rasulullah, kalau aku tak mampu, aku tak kahwin lah Rasulullah. Takut pada Allah SWT. Mampu kahwin. Okey ya. Lepas tu Allah SWT kemudian Rasulullah SAW kata padanya, di antara hak suami kepada isterinya, iaitu Nabi pun sebut, dia nak tahu, Nabi sebut. Yang pertama sekali, jika terdapat darah yang mengalir dari suami atau muntah atau nanah, kemudian sang isteri menjilatnya, membersihkannya dengan lisannya, maka hal itu masih belum termasuk memberikan hak suami. Bagi ayat tu terus, ayat tinggi terus Nabi bagi. Kalau suami itu dia berdarah mengalir ataupun muntah, ni bukan suruh buat. Nak abang kata hak suami sangat besar. Suami kamu muntah ataupun apa dia panggil apa, nanah, kemudian kamu jilat, nak bersihkan kamu guna dengan lidah jilat. Darah isteri apa suami kita luka, kita jilat dengan darah kita, dengan lidah kita nak bersihkan darah tu. Itu pun belum termasuk memberikan hak suami. Bukan nak suruh buat, Nabi tak suruh buat macam ni. Apa hukumnya kita menjilat darah? Ini haram lah. Tak boleh dah, tu najis, kita pergi makan najis apa semua pula kan. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, tapi Nabi nak bagi tahu apa? Kalau macam tu pun kamu buat kat isteri, suami kamu belum tentu naik hak dia. Hak suami tu besar. Kedudukan dia di sisi kamu sangat tinggi. Allah SWT Nabi bagi ayat ni kepada perempuan ni. Hadis ni Imam Hakim Allah SWT. Dan kata Nabi SAW, andaikan boleh bagi makhluk untuk sujud kepada makhluk lain, nescaya aku akan memerintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya, tak kala masuk kepadanya, tak kala bertemu ataupun berjumpa dengan suami dia, kerana keutamaan yang Allah berikan kepadanya kepada suami. Kalau lah manusia boleh sujud sama mereka, aku akan perintahkan, aku akan wajibkan para isteri semua sujud pada suami dia. Nabi tak suruh sujud, tetapi Nabi nak beritahu besarnya hak suami, tingginya kedudukan suami. Allah SWT ya, tak boleh buat lebih kurang kat suami. Tak boleh bila suami suruh buat lebih kurang ya, kata kat suami apa semua, sebab hak suami itu sangat besar. Dan Allah SWT, kedudukan mereka itu sangat tinggi dalam rumah tangga. Kenapa? Dia adalah syurga ataupun neraka perempuan tu, tak tinggi lagi. So, seorang perempuan jumpa Rasulullah, Nabi kata apa? Kamu buat baiklah pada suami kamu, jaga elok, kerana suami kamu boleh jadi syurga kamu atau neraka kamu. Kamu baik dengan dia, kamu okey, tunai hak dia, kamu masuk syurga, dia syurga kamu. Kalau tidak, dia neraka kamu. Alhamdulillah min dzalik. Okey ya. Kemudian perempuan tersebut berkata, demi zat yang telah mengutuskanmu wahai Rasulullah dengan kebenaran, maka aku tidak akan menikah selama aku masih berada di dunia. Aku tak menikah. Aku dengar aku tak menikah. Perempuan ni terus tak menikah. Itu dia Imam Hakim. Kenapa? Terlalu takut daripada Allah SWT. Tetapi dalam masa sama dia menjaga kehormatan dia. Orang boleh jaga kehormatan, boleh menahan nafsu dia, boleh jaga mata dia, dia tak tertarik, tak terpengaruh dengan syahwat. Orang ni tak wajib kahwin, tak wajib. Kalau dia kemampuan dan sebagainya, dia hanya sunat saja, tapi dia boleh kawal diri dia, sunat. Ada orang dia mampu dengan duit nafkah, dia mampu bagi, dia pula tak boleh tahan dia punya nafsu dia, boleh ke arah zina, maka tu wajib. Hukum kahwin tak sama, ada orang wajib, ada orang sunat, ada orang harus, ada orang haram pula ada kahwin. Pelbagai ya. Itu detailnya dalam kitab-kitab fiqh. Sikit ya, di antara adab-adab suami terhadap isteri. Adab suami pula, yang pertama sekali, membantu isteri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Ini kena kat suami pula.
Orang perempuan kata lega, baru kenal kat sana ya. Sebab apa ustaz sebut isteri tu? Saya tak tahu apa kitab sesuatu tu. Nak sana okey. Itu baru suami. Ini lega sikit orang perempuan dengar. Adab seorang suami kepada isteri dia, bantu isteri buat kerja rumah. Bantu basuh pinggan, bantu basuh baju. Nak sana Muhammad. Bantu apa lagi? Bantu sampah-sampah rumah, kemas anak, jaga anak apa semua. Bantu. Allah sana. Tapi berapa orang nak buat? Kalau kita buat, kita telah beradab dengan isteri kita. Kita telah menjaga adab kita dan akhlak kita sangat tinggi. Kerana akhlak Nabi SAW macam tu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala menjelaskan sifat dan aktiviti ataupun apa yang dibuat oleh Rasulullah di rumah. Kana Rasulullah SAW fi baitihi fi min mihnati ahlihi yafli thawbahu wa yahlifu syatahu. Tengok. Wa yarqa'u thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Wa yakhdimu nafsahu wa yaqumul bait wa yaqilul ba'ir nadhihah wa ya'kulu ma'al khadim wa ya'jibu wa ya'jinu ma'aha wa yahmilu bidha'atahu minas suq. Allah Subhanahu. Kitab ni ada disebut dalam kitab, hadis ni ada disebut juga dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Allah Subhanahu. Qauluhu wa yaqumul bait bi fathi tahiyyati wa dhammil qaf wa tasydidil mim yaknisuhu. Allah Subhanahu. Okey ya. Ini berkenaan dengan qauluhu yaqumul bait Allah Subhanahu. Okey. Bagi hidup mana? Okey, Allah Subhanahu. Adapun kegiatan Rasulullah SAW ataupun aktiviti Rasulullah, kerja Rasulullah waktu mana duduk di rumah adalah dia membantu isteri dia. Allah Subhanahu. Rasulullah kata Sayyidina Aisyah, di rumah dia membantu isteri dia. Kena sajalah. Maka beliau membantu kerja-kerja isterinya, merapikan bajunya. Maksudnya baju ni kadang Nabi basuh sendiri, Nabi kemas sendiri baju. Merah susu kambingnya, Nabi perah sendiri susu kambing. Walaupun itu kebiasaannya kerja orang perempuan untuk perah susu kambing, nak jamu pada suami dia, jamu pada anak dia. Tapi Nabi buat sendiri, kerja isteri dia. Allah Subhanahu. Kalau kita masak tu kadang-kadang kita buat. Kalaupun kita tak pandai nak masak macam isteri kita masak, ada waktu tu dia kita masak nasi pun cukup dah. Masak ayam lah, masak telur lah, jadi ya. Okay. So kita mampu menjahit bajunya yang berlubang. Nabi SAW di rumah Nabi jahit baju yang berlubang, Nabi tampung sendiri baju dia. Bukankah tu kerja isteri? Ya, kerja isteri. Tapi Nabi buat sendiri kerja isteri dia. Nabi tolong buat kerja isteri dia, jahit sendiri baju. Betul. Kalau kita macam mana kita tak erti jahit baju, isteri kita erti jahit baju. Adakah nak gagah jahit juga? Ada. Ambil itu abang isteri tu, tak apa sayang tak payah jahit baju yang koyak ni. Tak apa abang pergi nak kedai, sayang rehat saja. Kan bagus betul? Ni suruh juga isteri dia jahit. Jahit aku nak pakai. Tak kira. Ni ada 10 helai jahit semua. Semua aku nak pakai. Ini aku memang minat baju-baju jenis lama-lama ni, season macam ni apa semua. Ni style aku. Tak payah lain tu. Ambil tu bersama pergi buah di kedai. Sayang kat isteri dia. Dia tak erti jahit sendiri, bagi kat kedai boleh. Nabi SAW tak. Nabi tak bagi kat kedai, kenapa? Nabi sendiri pandai jahit. Itu kemahiran Nabi SAW. Dan juga itu juga kemahiran Nabi-Nabi sebelum tu, ada yang pandai jahit, Nabi Idris dan sebagainya. Terus menyelesaikan keperluan peribadinya. Nabi di rumah ni, Nabi banyak urus peribadinya sendiri. Makan minumnya sendiri kadang-kadang tu. Keperluan kepada Nabi banyak urus sendiri. Walaupun isterinya nak khidmat, kadang Nabi tak apa aku buat ni. Itu Nabi SAW. Kalau kita sebaliknya, tak apa hang buat, Nabi tak apa aku buat. Kita tak apa hang buat lu, tak apa elok hang buat. Maksudnya okay. Dengan isteri kita, Nabi buat apa? Menyapu rumah. Nabi sapu pasar rumah. Memberi makan untanya, Nabi makan unta dia. Binatang peliharaan Nabi SAW beri makan sendiri. Dan Nabi makan bersama pembantunya, khadamnya. Dalam rumah Nabi ada khadam, kadang hamba yang khidmat. Semua tu Nabi buat apa? Nabi makan dengan mereka. Duduk sekali, duduk dalam sekali makan. Zaman lah ni, orang tu bila kaya, dia ada pembantu rumah, dia makan dulu, baru tu sekali baru orang gaji dia makan. Ataupun orang gaji dia makan tempat lain, dia makan tempat lain. Nabi SAW makan dengan pembantu dia, teman pembantu dia, teman khadam dia, makan sekali. Apa yang Nabi pakai, itulah khadam dia pakai. Apa yang Nabi makan, itulah khadam dia makan. Kalau makan udang itu,
Pembantu dia makan udang. Nabi SAW. Tapi Nabi tak makan udang lah. Maksudnya yang lain-lain lah, daging dan sebagainya. Tawaduknya Nabi SAW. Nabi pandang walaupun dia membantu aku, tapi dia macam aku juga. Dia manusia, dia hamba Allah SWT. Okay, dan perlu kau hormati dia. Dan Nabi sendiri yang buat roti. Bahkan Nabi buat isteri roti, uli tepung apa semua, buat roti bersama isterinya. Wa ya'jinu ma'aha. Wa ya'jinu ma'aha ni maksudnya apa? Nabi uli tepung apa semua buat roti ni. Tepung dia panggil gandum ni. Buat adunan gandum apa semua ni dengan isteri dia. Maksudnya apa? Bersama-sama isteri. Ada suami yang isteri dia masak, dia potong bawang, ada. Romantiknya. Sebab baru kahwin sebulan, lepas tu hancur semua. Lepas tu dia abang ke isteri dia, abang sibuk lah ni, sayang potong bawang sendiri lah, masak sendiri lah. Okay. Abang senang. Sebulan awal semuanya romantik. Selepas itu abang senang, okay ya. After okay, later, after sebelum. After lepas, later sebelum. After, before. After selepas. Before sebelum, after habis hancur. Before sebulan apa month oh lepas sebulan habis. Maksudnya okey ya. Maksudnya boleh buat gambar sebelum dan selepas kalau kahwin nanti. Boleh buat video. Oh aku inilah saya 3 hari kahwin, buat video nampak romantik. Hari ketiga supaya kita nak muhasabah balik nanti. Hari seminggu kahwin. Rakam balik kita buat apa dengan isteri kita. Rakam dia tak kamera tu, dia potong bawang, dia senyum-senyum. Inilah isteri yang solehah, kata dia. Isteri yang soleh. Tengok saya ni baik, ikut Nabi SAW. Rakam itu, jangan padam. Jangan edit video tu. Lepas sebulan buka balik. Tengok kita macam tu tak? Selalunya kita, kebiasaan kita akan malu balik tengok, Allah aku dulu macam ni lah, Allah macam lain lah. Okey ya. Macam tu lah. Allah senang. Tak apalah. Okey. Makan bersama pembantunya, membuat adonan roti, okey, bersama isteri, dan membawa barang-barang yang telah beliau beli dari pasar. Nabi ni kalau pergi pasar, Nabi bawa sendiri barang dia. Ada satu hari Nabi SAW ada orang nak bawa, Nabi tak apa ke bawa. Itu Nabi SAW. Walaupun adalah waktu-waktu tertentu sahabat bawa ke Nabi, khidmatkan Nabi, tapi kebanyakan waktu kalau Nabi pergi beli orang, Nabi bawa sendiri. Nabi tak suruh orang bawa. Allah SWT, itu Nabi SAW. Tetapi adab kita dengan Nabi, adab kita dengan guru, adab kita dengan orang, ayah mak kita adalah kita meminta dan kita yang bawa. Itu adab. Nabi ni Nabi tawaduk ni sangat-sangat. Tengok, walaupun Nabi SAW tak bagi orang bawa barang dia beli apa-apa di pasar, tapi waktu mana Nabi tengok orang tua-tua ke, orang yang perlukan dibawa, orang yang terhormat lah bawa barang, Nabi minta untuk bawa. Nabi yang nak bawa dia untuk dia. Ni Nabi ajak adab pada kita. Nabi tawaduk, tapi di segi adabnya sepatutnya sahabat yang bawa barang Nabi. Tapi tawaduk Nabi SAW tu sangat-sangat tawaduk sehingga kan Nabi tetap nak bawa sendiri. Tapi bila orang bawa barang, Nabi pula nak bawa. Itu Nabi SAW. Maksudnya apa? Adab yang Nabi tunjuk, kita khidmat pada mak ayah kita, orang tua-tua ataupun guru kita, bawa barang kat dia. Kecuali guru kita tak mahu, dia tak bagi juga. Tak apa, saya bawa saja. Cukup lah. Bawa senang lah. Tapi adab kita tengok, oh guru aku bawa banyak orang, Ustaz main saya nak bawa. Bawa senang lah. Jadi macam tu. Dulu waktu saya mengaji, bawa senang amat. Yang tu kita amal betul. Contoh kita selalu ikut guru kita pergi kuliah sana sini, kita bawa kitab, kita bawa barang. Adab khidmat, niat khidmat pada guru kita. Allah senang amat. Kadang-kadang dia habis kuliah, orang bagi kat dia macam-macam, hadiah lah apa semua. Ni kan minat tu kita pegang. Dia pegang sampai macam tu. Setengah anak murid tak faham adab, guru dia orang bagi banyak, dia pegang tu, guru dia duduk salam orang tu, terganggu. Kerana dia pegang sampai 12 tangan, dia salam orang macam tu. Dan murid ni relax, tak pegang apa. Guru dia pegang macam tu, dia tak pegang apa, relax. Seolah dia guru pula, seolah dia macam syekh besar pula. Senang kan. Okey ya. Dia kena macam, oh orang bagi hadiah kat guru aku. Orang bagi saya, elok-elok orang bagi sampai ke tangan dia, terus kita kata, Ustaz main saya pegang, Syekh main saya pegang, Tok Guru main saya pegang. Dia akan bagi, guru kita akan bagi biasanya, kerana dia nak layan orang pula. Dia perlu orang pegang barang untuk dia nak layan orang dan sebagainya. Jadi murid yang memahami guru kita. Jadi kita amal yang tu saja. Allah senang amal tu apa semua. Tapi besar khidmat tu besar. Besar kesan daripada diri kita.
Allah senang, kita mudah faham ilmu dan sebagainya. Jadi khidmat pada guru itu sangat baik, sangat barakah, sangat banyak kelebihan dia. Bukan kita nak abang kita dapat barakah banyak, tak tahulah barakah dapat tak dapat, Allah alam lah. Tapi khidmat sajalah. Ulama kata khidmat dapat barakah, khidmat saja. Itu paling barakah banyak sekali. Okey, amal khidmat kat guru. Okey. Allah senang. Ada orang khidmat bawa kasut lah macam-macam, bawa kereta, macam-macam khidmat. Okey. Dan barang-barang yang telah beliau beri pasal Nabi bawa sendiri. Okey ya. Yang terakhir yang kita ambil yang kedua, berbicara kepada isteri dengan baik dan sopan. Adab seorang suami kepada isteri dia, sembang dengan isteri dia dengan baik dan sopan. Yang ni sebulan awal lah. Pada bulan kedua tu Allah SWT habis lah. Dia kata macam, jadilah kita ni suami yang kita cakap ni tak menyebabkan hati isteri kita tu terasa. Yang kedua, jangan kita jadi suami yang bila bercakap tu kita memaki hamun isteri kita, mempelekehkan dia. Jangan. Dia kata, ni lah hang ni, aku dah, hang patutnya kena bersyukur aku ambil hang ni. Hang tu orang susah, hang tahu tak? Hang duk aku hang jadi senang sebab hang tu orang miskin tu, hang tahu tak? Hang tak nak tunjuk terror apa semua. Hang tu orang miskin saya dulu, kau tak nak tegur aku apa semua. Aku tahu diriku. Dia lekehkan isteri dia, kerana isteri dia tegur dia. Isteri dia suruh semayang ke, suruh mengaji ke apa ke, dia marah. Dia tegur kau orang miskin ya dulu, kau ni tak payahlah nak tegur-tegur aku apa semua. Jangan. Cakap dengan penuh sopan, baik dan sebagainya. Ini ujian. Sebab itu buanglah marah sebelum kita kahwin. Bersihkan jiwa dulu. Orang kalut nak kahwin, simpan duit tapi hati tak bersih. Akhirnya duit ada tapi jadi buruk sangat-sangat dalam rumah tangga dia. Kaya tapi akhlak tak ada. Yang penting adalah perbaiki diri kita, bersihkan jiwa kita sebelum nak kahwin. Bukan hanya duit saja. Hati kalau bersih lepas kahwin tu pun boleh dapat duit. Tapi kalau duit saja hati tak bersih, beli duit yang banyak tu pun akan habis, tak barakah, bahkan akan dibalak pada kita. Kerana kita guna duit tu dengan syahwat atau nafsu yang kotor, bukan dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Kalau kita ni pemarah nak kahwin macam mana? Mesti pukul isteri, mesti buat isteri, mesti maki hamun isteri. Ni yang pemarah kalau kahwin. Kerana seorang perempuan ni, kita kena ingat, saya pernah kata itu, isteri kita bukan malaikat. Jangan nak dia baik semua. Kita ingat isteri kita baik ke? Kita nak kahwin, kita dia mesti baiknya. Tak. Sebab dia bukan malaikat. Ada waktu dia akan menyalahi kita. Ada waktu dia akan, dia panggil apa, akan menolak perintah kita. Ada waktu dia akan kata kepada kita. Ada waktu dia maki pula kita kadang-kadang. Tapi hati kita lah kena bersedia. Bersedia apa? Bersih. Pandang sesuatu daripada Allah, maafkan dia. Pandang dia bukan malaikat, nak dia baik semua. Ada waktu dia akan terjatuh. Aku maafkan, aku betul ansur dalam perkara ni. Dan benda kecil kita besarkan. Yang penting aku terus bimbing dia, doakan dia hidayah, tunjuk jalan baik. Sebab orang kena emosional, aku kena fahami dia. Jangan kita jadi suami, bila isteri marah kita, maki kita kata apa? Han jaga-jaga, semua orang hormat aku, semua orang takut kalau aku kata sesuatu. Aku sumpah hang lagi. Tak payahlah. Tambah dia abang kat isteri dia. Saya nak tahu tak, abang ni dalam ramai kawan-kawan ni, abang paling orang hormat sekali. Sebab orang takut kat abang. Abang kalau jeling, orang semua takut. Jadi sayang jangan main-main lah dengan abang ni. Abang ni bukan orang biasa-biasa. Tengok isteri dia apa enggak? Sayang pun macam tu kak. Sayang ni kalau dalam keluarga, dalam kawan-kawan semua, orang takut, orang tunduk semua. Sayang ni kalau buat betul, tak heran dekat siapa pun. Suami sendiri saya tak heran. Dia pula kecut. Itu tak apa. Sini. Isteri pun kena kejut juga. Lawak lah. Allah SWT. Jadi Allah SWT, jangan macam tu. Dua abang kat isteri dia, abang paling hebat kali. Kawan-kawan abang semua respect abang. Abang kira orang yang maksudnya apa, kira hebat lah. Tak tahu lah abang hebat macam mana tu. Abang kat isteri dia, nak tunjuk hebat depan isteri, tak payah. Kita kena tahu Allah bukan macam tu. Okey, jadi Allah SWT, jadilah isteri suami yang buang marah. Buang sifat marah yang buruk tu. Allah SWT. Dan masukkan sifat sabar, bersihkan juga kita, masukkan sabar, ridha dan sebagainya. Supaya kita dapat boleh maafkan, boleh menahan marah kita dan sebagainya. Okay, jadi berbicaralah pada isteri dengan baik dan sopan, seperti mana bicaranya Nabi kita Muhammad SAW dengan isteri-isterinya. Yang kita akan ceritakan esok bagaimana Nabi dengan isterinya. Esok di akhir zaman nanti lah, hari lain, insyaAllah. Dan saya ada satu kitab himpunan berkenaan dengan hadis-hadis
rumah tangga Nabi SAW. Ini ringkasan yang kita ambil ya, adab seorang isteri, seorang suami. Tapi bila kita bicara adab isteri, Allah SWT, tak apalah itu adab isteri, Allah SWT. Bila bicara adab suami ni ada banyak pada diri Nabi SAW. Banyak berlaku peristiwa dalam diri Nabi dan dalam hadis Nabi berkenaan dengan isteri Nabi, sikap isteri Nabi pada Nabi SAW. Bagaimana sikap mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana pergaulan mereka, bagaimana sikap Nabi bertindak dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bicarakan nanti rumah tangga Nabi SAW macam mana, dan akhlak Nabi SAW macam mana. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi alhamdulillah. Dan kita jadilah suami yang hanya bukan duk kata kahwin ni sunnah, aku kena kahwin. Akhlak Nabi dalam kahwin tu bukan sunnah, tak peduli lah itu. Ya, kahwin sunnah, tapi kita kena ambil tahu sunnah-sunnah Nabi dalam perkahwinan. Akhlak Nabi macam mana dengan isteri dia. Oh, kahwin je nak sunnah, layan isteri tak mau ikut sunnah. Akhlak dengan Nabi, nak isteri tak mau ikut sunnah. Tak betul ya suami macam ni. Tak betul ya. InsyaAllah. Nabi Fatihah. Allah min Nabi Udah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Sallallahu alaihi wasallam.